Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini dapat dilanjutkan lagi pengajian hadis 40, dan malam yang berbahagia ini hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal ummatu rabbatuha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabithna maliya summa qala ya Umar atadri minas sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Daripada Umar juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut yang sangat hitam, yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda dia seorang yang bermusafir. Dan tidak seorang pun di kalangan kami yang
mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia meletakkan dua tapak tangannya atas peha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya dia berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu adalah dengan engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah sekiranya engkau mampu mengerjakannya." Lelaki tersebut berkata lagi, "Engkau berkata benar, ya Muhammad." Maka kami pun merasa hairan kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dia bertanya lagi, "Terangkan kepadaku, wahai Muhammad, tentang iman." Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman itu ialah bahawa engkau percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, percaya dengan kitab-kitabnya yang diturunkan, percaya kepada para rasulnya, percaya kepada hari kiamat, dan bahawa engkau percaya kepada qada, baik dan buruk, qada dan qadar." Lelaki itu berkata, "Engkau berkata benar, ya Muhammad." Dia berkata lagi, "Terangkanlah kepadaku, ya Muhammad, tentang ihsan." Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat." Baginda bersabda, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat." Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana, yang hanya menjadi pengembala kambing, berlomba-lomba membina bangunan, iaitu bertukar menjadi kaya raya." Kemudian lelaki itu berlalu. Lalu aku terdiam sebentar. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Omar, adakah engkau tahu siapa lelaki yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril alaihi salam yang datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu." Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kedua mengikut susunan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah.
meletakkan hadis Jibril ini sebagai hadis yang kedua. Setelah meletakkan hadis yang berhubung kait tentang niat pada kedudukan yang pertama. Setelah Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah, meletakkan hadis pertama untuk memberi penjelasan kepada kita betapa pentingnya kita mengetahui tujuan dan matlamat ibadah yang kita laksanakan. Niat menjadi penentu kepada tujuan dan matlamat ibadah yang kita sempurnakan. Setelah meletakkan hadis berhubung tentang niat, maka Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis Jibril ini kepada hadis yang kedua. Setelah memahami soal matlamat dan tujuan ibadah yang kesemuanya bergantung kepada niat, maka sampai masanya untuk kita memahami pimpinan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung tentang nilai-nilai tingkatan di dalam agama. Maratibuddin, nilai-nilai tingkatan di dalam agama. Ada tata cara dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tata cara perlaksanaannya. Setelah memahami betapa pentingnya matlamat dan tujuan sesuatu perintah Allah yang ianya bergantung kepada niat, maka perlu kita fahami pula berdasarkan sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung tentang nilai-nilai tingkatan di dalam agama. Maratibuddin, nilai-nilai tingkatan di dalam agama. Tangga untuk menaiki sesuatu tempat yang tinggi, maka mengikut mata tangga. Mata tangga pertama, mata tangga kedua, mata tangga ketiga. Perlu menapak satu mata tangga menuju ke satu mata tangga. Perlu menapak dari mata tangga pertama kepada mata tangga kedua, seterusnya sampailah kepada tempat yang ditujui. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita 3 tingkatan agama. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang ketiga ihsan. Baik, bagi menjelaskan perkara ini, kerana 3 tingkatan ini merupakan 3 serangkai yang tak boleh berpisah antara ketiga-tiganya. Islam tidak boleh berpisah dengan iman dan tidak boleh berpisah dengan ihsan.
3 serangkai. Walaupun 3 serangkai, tetapi mengikut tingkatan-tingkatannya. Bagi menjelaskan perkara ini, Jibril alaihi salam dijemput datang. Jibril alaihi salam datang sebagai pemudah cara. Macam cikgu-cikgu dia ada BBM, bahan bantu mengajar. Sebagai pemudah cara, Jibril datang. Apa perlunya pemudah cara? Apa perlunya BBM, bahan bantu mengajar? Supaya kita benar-benar memahami 3 tingkatan ini mengikut tertib yang ditetapkan. Maka perkara pertama, al-Islam, Islam. Oleh kerana perkara ni perlu diberi perhatian, Jibril datang dalam keadaan Jibril benar-benar bersedia. Ada orang datang, dia tak bersedia. Dia hanya bersedia menerima brim sahaja. Tak bersedia. Kali ini Jibril datang bersedia, dengan pakaian yang lengkap, dengan tata tertibnya. Peri pentingnya perkara ini hingga kan lutut Jibril alaihi salam bertemu dengan lutut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar perlunya pemahaman, Jibril perlu letak 2 tangannya di peha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara pokok yang pertama, dasar yang pertama, sendi yang pertama, Islam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, saya tak perlulah nak membaca sekali lagi, tuan-tuan pun sudah memahami. Tinggal lagi huraian-huraian penjelasan yang saya berikan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 974 Hijrah, 460 tahun yang lalu. Ada seorang tokoh ulama fiqh yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 974 Hijrah, menulis satu kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Apabila Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami belajar dengan gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, maka bersemangatlah Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hendak menulis huraian-huraian hadis ini, maksudnya, dan beberapa perkara yang perlu diketengahkan dan diberi keutamaan. Jadi apa yang saya bahas sememangnya berdasarkan keterangan penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 974 Hijrah, dah 460 tahun lalu. Baik, hadis ini meletakkan kepada kita kedudukan
rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6, dan tak boleh dipisahkan antara rukun Islam yang 5 dengan rukun iman yang 6. Malah rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 itu tetap berhubung dengan nilai ihsan. Maka datanglah 3 serangkai yang tak boleh dipisahkan: Islam, iman, ihsan. Baik, lima rukun Islam tak perlu saya nak jelaskan. 5 rukun Islam sebagaimana matan hadis yang telah kita baca terjemahannya, yang diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Hafiz. Baik, yang saya nak jelaskan di sini, kenapa tidak diletakkan iman terlebih dahulu? Kenapa diletakkan mengikut tertibnya Islam tingkatan pertama, mata tangga pertama, baru diikuti iman tingkatan yang kedua, mata tangga kedua, dan kemuncaknya mata tangga yang ketiga, ihsan. Kenapa tidak meletakkan iman terlebih dahulu? Jibril alaihissalam datang, perkara pertama yang Jibril persoalkan, yang Jibril tanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Kemudian setelah Rasulullah jelaskan 5 rukun Islam, barulah Jibril bertanya pula berhubung tentang iman. Baik, untuk menjelaskan hal ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, al-islamu ala niyatun wal imanu fil qalbi. Islam itu amalan yang jelas dan nyata, manakala iman itu yang tersimpan dan terpahat di hati sanubari. Islam itu amalan yang jelas lagi nyata, manakala iman itu yang tersimpan dan terpahat di hati sanubari. Maka sememangnya keutamaan meletakkan Islam terlebih dahulu, kerana Islam alaniyah, yang jelas nyata amalannya, yang nampak. Berbeza dengan iman. Iman tak nampak, tersimpan di dalam dada, terpahat di hati sanubari, membentuk fikiran dan perasaan manusia. Tak nampak. Jadi perlu didahulukan yang nampak, yang jelas, yang nyata, barulah yang kedua, yang tersembunyi, yang tidak jelas dan tidak nyata. Keutamaan yang jelas dan nyata. Dan perkara yang jelas, perkara yang nyata, perkara yang zahir
menjadi bukti apa yang tersembunyi di dalam hati sanubari. Ini yang perlu difaham berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Jangan temberang. Ada orang mengatakan zahirnya je aku macam ini, hati sanubari aku tidak begitu. Bohong. Sebab itu Imam Athaillah Askandari dalam syarah Al-Hikam menyatakan, mastudi'a fis sarair, apa yang tersimpan di hati sanubari, zaharat fi syahadati zawahir, ianya boleh dilihat pada amalan-amalan zahirnya. Apa yang tersimpan di hati sanubari boleh diketahui dengan apa yang diamalkan oleh anggota-anggota zahirnya. Amalan zahir mencerminkan apa yang tersimpan di hati sanubari. Maka dalam hal ini apabila ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan guruku Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah menyatakan al-Islam bi'tibaril jawari, Islam itu diiktibar pada anggota tubuh badan manusia. Al-iman bi'tibaril ilmi, manakala iman itu iktibar kepada pengetahuan yang mempengaruhi fikiran dan perasaan yang tersimpan di lubuk hati. Al-Islam bi'tibaril jawari, Islam itu diiktibarkan pada anggota tubuh badan. Berdiri, rokok, sujud, berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, berdiri. Itu gerakan anggota tubuh badan. Gerakan anggota tubuh badan itulah nilai Islam. Iman itu iktibar pada pengetahuan dia. Dengan adanya pengetahuan datanglah kepercayaan. Tak ada pengetahuan, tak percaya pun. Ada pengetahuan, datang kepercayaan. Percaya. Ya, percaya apabila tahu, yakni ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang mencorakkan fikiran dan perasaan, yang kedua-duanya merupakan qalbu, hati sanubari manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka oleh kerana itu apabila ditanya dengan Imam Ahmad Hanbal menyatakan al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman tak boleh dipisahkan dengan Islam. Iman tak boleh dipisahkan dengan Islam, Islam tak boleh dipisahkan dengan iman. Kerana iman itu hakikatnya fikiran, perasaan, hati sanubari yang tak nampak. Tetapi
dapat dinilai iman berdasarkan amalan Islamnya. Apabila seseorang itu mentaati perintah Allah, dia membuat perakuan syahadah. Syahadah tu maknanya perakuan, mengaku perakuan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, Muhammad pesuruh Allah. Satu perakuan syahadah. Maka dengan dia buat perakuan melalui lidahnya, anggota lidahnya, maka di situ diiktiraf keimanannya. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul, dia percaya kepada kitabullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maka menjelaskan kepada kita Islam dan iman tak boleh dipisahkan. Ya, dia sentiasa bergandengan. Bergandengan. Maka datanglah yang ketiga, ihsan. Ihsan itu adalah ikhlas. Senang, mudah. Ihsan itu adalah ikhlas. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu adalah ikhlas, maka sebagai penyempurna, kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ihsan dan ikhlas itu penyempurna. Oleh itu tiga perkara ini serangkai, disebut tiga serangkai, tak boleh dipisahkan. Pun begitu, yang ketiga iaitu ihsan, ianya sebagai penyempurna. Ikhlas bukan syarat-syarat sah ibadah. Ikhlas bukan rukun ibadah, tetapi ikhlas penyempurnaan dalam ibadah. Ihsan itu adalah ikhlas. Baik, seorang tokoh ulama usuluddin, Asy-Syaikh Al-Imam Burhanuddin Ibrahim, dalam matan Jauharatut Tauhid, Asy-Syaikh Al-Imam Burhanuddin wafat pada tahun 1041. Ini bererti dah 400 tahun. 400 tahun yang lalu, tokoh seorang ulama usuluddin, Asy-Syaikh Al-Imam Burhanuddin Ibrahim, sebut dalam matan Jauharatut Tauhid, warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Dulu waktu saya belajar, wajib menghafaz Quran, kena hafaz, matan-matan kena hafaz. Jadi kena bangun pagi pukul 4 pagi menghafal matan. Tengoklah kalau Pak Teh, Tuan Guru Haji Abdul Latif almarhum, dipanggil saya, kena Hanafiah, matan Alfiah. Matan Alfiah tu matan 1000. Dekat situ ilmu nahu, disuruh dia baca, sambung Allah, dia pun baca wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zohar, sambung. Kita pun sambung fa'in wa illa, habis. Tak boleh, habis, kena marah. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zohar,
fa illa fahwa dhamiru nistata. Boleh sambung. Macam-macam matan kena hafal. Macam juga matan jauharah tauhid tu. Warud jihad ziyadatul imani. Hanafiah sambung habis. Mujur malam tadi ingat. Warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Kena ingat. Kalau belajar falak pun kena hafal tu syair-syair tu. Hamlun wa saurun jauzatun saratanin asadun wa sumbulatun hawat tibyanu mizanu aqrabi kausi jaddid dalwuhum utum biha tata'aqabul azman. Kena ingat. Tapi sekarang dah ingat. Apa tahu? Haji Jamaluddin, Haji Hanafiah dah ingat. Tak naik pangkat aku ni kenapa? Itu je. Astaghfirullahaladzim. Dulu masa belajar pondok, matan apa pun Tok Guru tanya. Waktu saya interview nak dapat jawatan tetap, Ustaz Said Ahmad, dia kata, "Enta belajar pondok, belajar Mekah Ya, ana nak tanya enta, tolong sambung kalam syair ana." Habis aku cakap, apa benda ni? Kalau enta sambung, jawatan tetap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pun kata apa tapi boleh jawab lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh jawab tu. Illam yudha'af walam yushhar bikasratin aw sambung. Kita pun cuba. Boleh sambung. Illam yudha'af walam yushhar bikasratin aw dhamin kayab riwama sarafta min dahala. Macam mana entah boleh sambung? Kenapa Tuan Said tanya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu je. Kena ngapal lah. Tapi tuan-tuan yang ngapal, kerana tuan-tuan ngapal pun bukan dapat apa. Baik, maka 3 nilai ni, Islam, iman, ihsan, mengikut tertibnya Islam. Islam itu at-ta'ah, ketaatan, wal inqiyad, dan pegangan. Islam itu ketaatan dan pegangan. Itu dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 33 surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Artinya, siapa, kata Allah, siapakah orang yang paling baik perkataannya? Bagi aku yang paling pandai berucap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku suka ucapan dia, pandai dia berucap. Kalah Ma'il, isteri ketiga. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, siapa, kata Allah, orang yang paling baik perkataannya? Tak lain tak bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeru manusia kepada Allah dan menyeru manusia agar manusia melakukan amal-amal kebaikan dan mengakui
bahawa aku dari kalangan orang-orang yang berserah diri. Wa qala innani minal muslimin. Jadi Allah Ta'ala suruh kita contoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji perkataan lidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana ucapan Rasulullah yang berkobar-kobar, tetapi ucapan Rasulullah itu ada 3 nilai. Nilai mengajak manusia kepada Allah, nilai mengajak manusia kepada melakukan kebaikan, dan yang ketiga perkataan mengaku pengakuan sebagai seorang hamba Allah, ngaku sebagai seorang hamba Allah dengan berserah diri kepada Allah. Wa qala innani minal muslimin. Itu tingkat pertama, muslim. Tingkat kedua, apabila mentaati perintah Allah, menjunjung segala titah perintah Allah, istiqamah ibadah terus dilaksanakan, tabah dan sabar, maka terbuktilah dia seorang yang benar-benar beriman. Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 111 surah As-Saffat, innahu min ibadinal mu'minin, innahu min ibadinal mu'minin, bahwasanya baginda Ibrahim itu daripada kalangan hamba-hamba kami yang benar-benar beriman. Tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga, perintah Allah dilaksana, taat, patuh, pegangan ikatan yang teguh, kepercayaan, keyakinan terbukti dengan kesetiaan dalam menjunjung segala perintah Allah, maka terbukti apa yang dilakukan itu mencari keredaan Allah. Untuk mendapatkan keredaan Allah, maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 134 surah Ali Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah jualah yang amat mencintai hamba-hambanya yang ihsan, hamba-hambanya yang ikhlas. Perintah Allah dikerjakan, semuanya bertujuan mencari keredaan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bermula dengan seorang muslim, tingkatan pertama, diikuti dengan tingkatan kedua, mukmin. Bagi seorang wanita muslimah, diikuti dengan tingkatan yang kedua, mukminah. Dan tingkatan yang ketiga, muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Muslimin, mukminin, muhsinin. Itu. Jadi kalau orang tanya kepada kita, apa target kita? 3.
kita daripada kalangan muslimin, kita dari kalangan mukminin, kita dari kalangan muhsinin. Kenapa nak jadi seorang yang muhsinin? Apabila dah sampai kepada tahap muhsinin, Allah mengakui bahawa kita adalah kekasih Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadilah kita kekasih Allah, walaupun tak dapat jadi kekasih. Ialah orang yang kita harapkan Tuan Haji Asy'ari setakat dapat SMJ aja, tak dapat DPIMJ, tak apalah. Yang penting Haji Asy'ari sedang menuju wallahu yuhibbul muhsinin, nak jadi kekasih Allah. Kekasih manusia tak payahlah menyakitkan hati. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukmin ayat